Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam suasana menunggu solat Isya sekejap lagi. Jadi semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita berkumpul di dalam satu majlis yang mulia ini, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikumpulkan nanti dalam Radhatul Jannah, dalam taman-taman syurga insya-Allah. Di sebelum saya nak teruskan tentang sirah tentang sahabat, itu sahabat Rasulullah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, lebih baik saya nak bacakan satu hadis yang hadis ini sangat-sangat berkaitan dengan kita lah, berkaitan dengan kita semua, dan sebagai panggil motivasi dan dorongan untuk kita. Dan terdapat hadis tentang banyak hadis yang bercerita tentang intizarus salat, iaitu menunggu waktu salat. Menunggu waktu salat. Hadis yang jadi kita sekarang ni berada dalam keadaan menunggu waktu salat. Jadi banyak hadis yang menceritakan, di antaranya hadis-hadis ceritakan kebanyakannya malaikat sentiasa berdoa kepada orang yang sentiasa berada dalam suasana menunggu salat. Malaikat kata Allah maghfir lahu warhamhu, ya ampunkanlah mereka selagi mereka tidak masih mengekalkan wudhu. Ada satu hadis ni saya pun jarang dengar hadis ni. Satu hadis, Salaina ma'a Rasulullah al-Maghrib. Sahabat bertanya, kami sembahyang maghrib bersama Rasulullah. Hadis. Faraja'a ma raja'a, maka selepas sembahyang maghrib, maka ada yang pulang balik rumah. Faraja'a, maka ada yang balik rumah. Ma raja'a, orang yang balik. Wa aqaba man aqaba, dan ada yang stay, ada sebahagiannya stay, ada sebahagiannya balik. Biasalah kan? Balik ada urusan ke balik mari ke balik tak mari kan, atau sepulang kan. Jadi itu suasana kan, suasana yang diceritakan oleh satu hadis ni di Masjid Nabawi di Madinah. Maka wajah Rasulullah SAW, maka Rasulullah datang. Maka Rasulullah pun balik. Rasulullah balik dengan urusan keluarga dia. Selepas Rasulullah balik, Rasulullah datang segera kepada sahabat musri'an. Qad hafazahun nas, datang dalam keadaan tercungak-cungak nafas. Wa khasara raqbatu, seolah macam seolah lutut dia tu laju sangat jalan. Maka Rasulullah berkata kepada orang yang masih hidup, untuk sahabat-sahabat ni ada yang rumahnya jauh. Rumahnya jauh, dia kalau dia balik mungkin dia tak boleh datang lagi untuk solat Isya. Maka dia sebahagiannya ahli-ahli sufa, orang setinggal yang berada di kawasan tu, dia tak balik. Tapi ada yang balik maksudnya. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat yang ada kat situ, abshiru, dengarlah kabar gembira daripada Tuhan kamu. Haza rabbukum, ini daripada Tuhan kamu. Qad fatahallahu baban min abwabis sama, sesungguhnya Allah membuka pintu dari pintu langit kepada kamu semua. Allah membuka pintu langit kepada kamu, ini soal kerajaan. Yubahi bikumul malaikah, malaikat sentiasa berdoa kepada kamu, bergembira dengan kamu. Yaqulu, dan mereka berkata, unzuru, lihatlah wahai, lihatlah, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-Mu. Qadau faridah, lihatlah kepada hamba-hamba-Mu yang sekarang ni masih qadau, mereka telah qada, ni maknanya telah menyelesaikan faridah, mereka telah menyelesaikan solat fardu. Qadau faridah, mereka telah menunaikan solat fardu. Wahum, sedangkan mereka itu yang taziruna ukhra, sedangkan mereka itu menunggu fardu yang lain. Jadi kita dah habis solat maghrib, tapi duduk kat surau ni menunggu untuk solat Isya. Itu
qad fatahallahu baban minal malik. Sangat-sangat penting. Dan setengah ulama mengatakan ada beberapa perkara yang kita boleh buat semasa menunggu ini. Pertama, kita boleh iktikaf, bertasbih, kita boleh baca Al-Quran, ataupun kita boleh solat. Tetapi kalau ada orang tazkirah macam ni, kita tak payahlah baca Quran, kita utamakan dengan tazkirah. Buat tazkirah Quran ni boleh baca balik rumah. Tapi masa ni juga nak baca, nak bertanding dengan imam, itu tak pakai lah. Sama juga bila kita dengar azan, selepas azan kita baca Quran, kita tak hirau azan. Sebenarnya salah. Sebab tu bila ada azan, kita baca Quran, kita berhenti sekejap, bagi laluan kepada azan, menjawab azan dan berdoa. Lepas tu barulah bacakan. Sebab azan tu bukan selalu. Maka itu maknanya hadir kat sini yang untuk kita semualah yang ada kat sini kan, yang sentiasa menunggu untuk dalam majlis ilmu ataupun. Sebab itu dalam hadis ni orang kata salah seorang daripada orang yang berada daripada mahsyar, yang berada dalam naungan. Naungan ini pada mahsyar ni bukan panas kat kita. Maknanya dalam keadaan yang panas terik macam tu, dia salah seorang daripada yang dapat naungan, boleh duduk bawah teduh. Itulah orang itu yang mu'allaqatu qalbuhu, hatinya mu'allaqun bil masjid. Hatinya sentiasa berterikat dengan masjid. Jadi macam inilah, selepas waktu, satu waktu. Itulah kepentingan yang ini. Jadi sebab malaikat mendoakan orang yang berada dalam majlis ilmu dan untuk menunggu solat fardu. Jadi hatinya terikat dengan masjid. Jadi satu khabar gembira lah kepada kita yang semoga kita boleh istiqamah lah, ditetapkan dengan kerja kita ni kan? Sebab tidak ada di dunia ini yang dikaitkan dengan Allah melainkan masjid saja, Baitullah. Baitullah ni harga lain, kiraan lain, rate harga beribadat lain. Seorang yang solat di masjid tak sama dengan solat di rumah. Seorang yang datang ni tak sama. Jadi kelebihan. Jadi hadis ni hadis yang sangat kadang-kadang kita pun sama juga nak balik rumah kan, balik rumah tak buat apa pun nak balik tengok bulletin utama tu, ataupun kalau balik rumah urusan keluarga, datang balik okeylah. Tapi kalau tak datang, mana sepatutnya maghrib tak datang, isyak datang, macam tu. Kalau kelebihan rankingnya seorang itu solat isyak yang dikirakan sebahagian daripada separuh daripada solat malam. Maghrib tak sempat. Tapi kebanyakan di kampung-kampung maghrib dia datang, isyak tak datang. Dekat kampung saya dulu di Kelantan, waktu saya maghrib, selepas solat maghrib dia orang tak salam. Dia tak salam memang. Lepas maghrib tak salam. Saya pun pelik, kenapa tak salam? Isyak baru dia salam. Rupanya dalam, tapi ada orang balik jugalah. Tapi seolah-olah macam maghrib tu dia tak balik lah, maksudnya pas apa dia maghrib tu tak balik, orang balik lepas isyak. Sebab tu lepas maghrib sallallahu alaihi tak salam, orang salam isyak. Jadi dia macam maghrib tu seolah dia tak bagi balik lah, tapi balik orang balik jugalah, maksudnya macam tu. Jadi saya kata itu kenapa orang tak salam maghrib, isyak salam, isyak bersalam, zuhur salam, subuh salam, zuhur salam, asar salam, tapi maghrib dia tak salam. Dia duduk dia macam seolahnya pas apa orang-orang dulu dia nak kata kita akan jumpa lagi di isyak nanti baru kita berpisah. Macam itulah. Jadi sedikit untuk memberi panggil gambaran kita kan. Sebab bila kita rasa duduk dalam ni, kita rasa ada-ada sajalah. Bukan kata saya pertama juga bila ada kat sini, rasa nak balik tengok benda tu lah, balik tengok benda tu, balik rumah tak ada apa benda pun, saja dia terasa nak balik. Sedangkan cetusan hati daripada syaitan itu, boleh tengok sekejap, tu tengok tu mari balik. Jadi tapi kalau kita boleh berjaya datang balik solat isya yang sangat penting tu, tak apalah, takut kita pun
pergilah beli ubat ke beli barang ke sana, kadang-kadang tak boleh sembahyang isyak berjamaah. Jadi disebabkan benda yang tu sebenarnya boleh dielakkan, boleh dibeli masa lain pun, tapi oleh kerana ditakut-takutkan oleh perasaan kita tu. Jadi hadis ini sangat-sangat penting yang menceritakan bagaimana hadis kedudukan di Masjid Nabawi itu. Ada yang balik urusan dan ada yang tak balik. Sebab dia tak balik tu sebab dia takut kalau dia balik nanti dia tak boleh datang isyak lagi kan? Urusan. Sebab tu dia stay kat situ. Jadi kalau bila Rasulullah dapat khabar daripada Allah melalui malaikat, maka Rasulullah segera pergi ke masjid, beritahu kepada orang sahabat-sahabat yang duduk dekat situ, absyiru, khabarlah gembira kepada kamu, Allah telah membuka kepada kamu pintu-pintu daripada langit. Sesungguhnya Allah, malaikat mendoakan kepada kamu sebab kamu menunggu solat. Kamu dah habis solat fardu, kamu menunggu solat fardu lagi. Kalau menunggu ni, kalau bolehnya hari Jumaat, bolehlah hari Jumaat datang pukul 11 kan, datang pukul 11 menunggu, buat berdoa apa semua macam tu lah. Semayang pun bagus, solat pun bagus. Ataupun asar maghrib, jauh juga kan asar maghrib. Asar maghrib pun boleh juga kan? Daripada lepas asar tu tak balik, balik lepas isyak terus. Tapi rasa berat tapi macam, sebab itu adalah orang panggil peluang-peluang pahala yang ada. Kadang-kadang peluang-peluang pahala ni kita rasa macam tak ada. Kita rasa nak rebut peluang pahala yang besar tu baguslah, macam puasa sunat macam tu. Tapi nak rebut peluang kata yang tadi ni kan, duduk dalam majlis ni, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosa kamu. Dan Allah kata, Rasulullah kata, qumu maghfurul lakum, beredarlah kamu daripada majlis ni, maghfurul lakum, dalam keadaan kamu diampunkan dosa. Itu kehebatan yang berada dalam solat-solat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah saya ni pun kuliah terakhir tahun ni kan. Kita jumpa tahun depan di tahun 2024 kan, di bulan ni kan. Masa sangat-sangat berlalu. Bila saya datang ke sini, saya ingat sebulan sekali kita rasa macam kuliah kita je, tak rasa macam umur kita yang kurang kan. Sebab itu dalam surah Al-Zumar Allah kata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kamu kepada Tuhan dan serah diri kepada kamu, min qabli ayatikumul azab, sebelum datang kamu azab, summa la tunsarun, kemudian kamu tidak dapat dibantu. Satu ayat depan lagi dia kata, wattabi'u ahsana ma unzila ilaika min rabbikum, ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu sebelum datang azab cara mengejut, wa antum la tash'urun, dan kamu tak sedar. Jadi sebelum banyak, karena ayat Quran surah Zumar ini Allah menceritakan tentang penyesalan orang itu banyak. Contohnya dia kata, kalaulah dia oleh autaqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Orang-orang yang kafir dia kata, law anna Allah, kalaulah Allah memberi petunjuk padaku, lakuntu minal muttaqin, pasti aku juga jadi orang muttaqin. Dia kata kalau Allah beri petunjuk, tapi dia tak dapat petunjuk. Autaqula hina taral azab, ataupun sewaktu dia melihat azab, law anna li karatan, kalaulah aku diberi ulang balik ke dunia nanti, fa akuna minal muhsinin, dan aku akan jadi orang yang baik kalau diberi karatan. Maknanya sehingga kan orang yang masuk syurga pun dia menyesal. Masuk syurga pun dia menyesal martabat yang dia dapat tu tak standing dengan martabat lain. Orang yang lain lagi dia menyesal. Bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Allah kata, dah sesungguhnya kamu telah datang petunjuk, ayat ni petunjuk. Fakazzabta, kamu mendustakan. Dusta ni bukan kata cara tak percaya, tapi dia macam tak buat lah, abaikan saja. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu wujuhum muswaddah. Di hari kiamat nanti kamu lihat orang-orang yang mendustakan, muka-muka mereka hitam legam. Alaysa jahannam maswal lil mutakabbirin. Kan? Adakah Jahannam itu tempat orang-orang yang takabur, sombong. Kat dunia ni sombong. Tak rasa macam perlu sangat solat,
tak perlu, tak rasa sangat perlu solat berjemaah, tak perlu. Sebab dia rasa tak perlu solat jemaah. Apa perlunya solat jemaah? Kan biasanya bila masa. Jadi tak ambil berat. Sedangkan benda-benda macam tu kita ambil berat. Kan? Allah kata wa yunajjillahu allazina taqaw, dan Allah membebaskan orang yang bertakwa bimafazati la yamassuhum musuh wa hum la yuzanun. Tak terkena mereka tu kalau kesusahan, kejahatan, wa hum la yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Kan? Orang yang orang yang bergembira banyak di dunia ini, dia akan bersedih di akhirat. Orang yang suka bersedih, menangis di dunia ini, dia akan bergembira di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini saya nak kisah tentang bulan depan nanti InsyaAllah saya akan pergi kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi kisah Abu Bakar ini, nama dia, kadang-kadang ada satu ulama-ulama yang kata kita perlu ajar kepada anak-anak kita selain daripada sirah Nabi tentang sahabat-sahabat Nabi. Kan? Sekarang ni orang tak kenal dah sahabat-sahabat sebenarnya. Abu Bakar siapa, Umar siapa, Uthman berapa, tak kenal. Sebab itu contoh-contoh qudwah ini tak ada. Hingga Rasulullah pun tak tahu selok belok tentang penjagaan. Kita tengok macam orang asing sahabat-sahabat ini, sebab tak didengari, dan dengar pun tidak betul-betul. Kan? Sebab itu ada dulu orang kata dia ke barat lah, orang Islam dia tanya budak tu, kata apa kamu nak jadi, cita-cita kamu apa dia? Cita-cita dia ialah ingin menjadi seperti seorang sahabat. Sahabat. Kadang-kadang inilah saya tengok mana-mana tempat pun, surau masjid pun jarang untuk fokus kepada kanak-kanak ni, untuk mendidik kanak-kanak, baik lelaki dan perempuan ke sebagainya. Sebab mereka ni lah yang akan membesar nanti dalam keadaan yang tidak tahu agama sebenarnya. Tahu macam mak ayah negeri semayang, bulan Ramadan datang tarawih, iftar, macam tu je. Setinggi-tingginya tak ada fiqh pun, cara fiqh kewanitaan, fiqh mukallaf, tak ada, kurang. Jadi kat sini dia akan menjadikan orang tu tak sayang kepada itu. Itulah jadi pemikiran liberal, suka kepada hiburan, dan tak ada macam hiburan tu biasa solat berjemaah di surau pun tak ada. Jadi mana dia, sebab apa? Sebab dia tidak ada input, dia tidak pernah dengar benda-benda macam tu. Dia dengar hiburan saja, lagu, buka info lagu, lagu, semua lagu. Sedangkan lagu itu melalaikan dia, melalai dan menjadikan hati dia keras. Kan? Bukan kata dalam handphone tu ada Quran tu, tak ada. Dia tengok tak ada pun Quran, ada yang lain-lain. Jadi satu benda yang saya tengok, satu benda yang agak-agak menduka citakanlah dalam keadaan zaman sekarang ni. Sedangkan anak-anak ni perlu kepada satu benda senjata yang besar, sedang mereka berada dalam alam yang lain, bukan alam macam SMS. Ada lagi dalam mereka dalam keadaan yang tagih, dalam suasana yang mencabar, semua segala ada. Tapi sebenarnya dalam Islam dah ada semua dah, kan? Kalau kita baca tauhid, sesungguhnya lillahi ma fi, sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, kalau kamu sorok macam mana pun Allah mengetahui. Jadi keimanan kepada orang itu tak ada. Kalau dia beriman kata walau di mana dia berada pun Allah sangat mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, ada kamu akan balas. Kat situ anak-anak tak dapat dengar dah. Tak ada dah segi akidah. Sebab itu kadang-kadang yang timbul kadang-kadang tak cukup dengan suasana yang mencabar, kan? Suasana yang lawa dalam keadaan yang begitu rupa. Tapi sedangkan Islam dah ada batasan-batasan untuk mengawal itu. Kalau kita kata dia faham Al-Quran, kan? Kalau dia dah baca, contohnya dalam akidah kita Allah Maha melihat. Melihat siapa? Apa yang dilakukan semua melihat semua. Kan sekarang ni kita nak buat digital. Digital tu semua kita tak ada lagi semuanya. Jadi sebenarnya Allah tu lebih tahu lagi dah. Kan?
Tidak ada satu daun pun yang jatuh kat muka bumi ini melainkan dalam pengetahuan Allah. Wa ma min waraqah. Satu daun yang jatuh kat sini pun Allah Maha mengetahui. Jadi kita kata iya ke macam mana tahu? Itu seolah macam meragukan sifat-sifat Allah. Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui, Asmaul Husna tu kan. 99 asma sifat tu pun tak ada. Jadi kat itu kalau saya rasa tengok macam tak heran lah kalau macam apa berlaku gejala-gejala sosial dan sebagainya, sebab pengetahuan agama tu tak sangat lah. Hingga kali sekolah-sekolah agama pun dia macam agama macam untuk lulus peksa saja kan, tidak lebih pada itu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, okay, Abu Bakar ni saya dah ulang balik dulu, nama dia sebenarnya Abdullah bin Utsman kan. Abu Bakar tu gelaran saja kan, kadang-kadang Abu Bakar. Dan kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW sewaktu mendapat wahyu, orang yang pertama Rasulullah approach ialah Abu Bakar. Dan orang lain bila dia approach dia tu dia akan ambil masa. Tapi Abu Bakar tak. Bila Rasulullah dakwah kepada dia aja, dia terus terima terus. Tak ada kata nak tanya apa dah. Al-Haq. Maknanya dia bila dapat tahu kebenaran tu dia terima. Kadang setengah orang tu dia tahu tapi dia nak bertengkar lagi kan. Dia tahu dah betul-betul, tapi Abu Bakar ni lah. Sebab Abu Bakar sewaktu dia sebelum Islam pun dia adalah orang yang tak pernah minum arak, orang tak pernah sembah berhala dan sebagainya. Jadi dia dulu seorang yang mempunyai harta yang banyak, seorang yang mempunyai kedudukan, akhlak yang baik. Jadi Abu Bakar ni lebih muda daripada Rasulullah 2 tahun. Rasulullah lahir tahun Alfin, tahun gajah. Maka Abu Bakar lahir 2 tahun selepas itu. Maknanya tahun gajah ni tahun yang sangat besar lah. Macam kita kata awak kahwin ni dah. Saya kahwin tahun Covid. Jadi dia sebab Covid ni peristiwa besar. Jadi dia sampai bila orang akan ingat. Jadi As-Sabiqun, Abu Bakar ni kita lihat dia A'zamul Ummah. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah mesti meletakkan orang yang paling mulia selepas pada Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kelebihan Abu Bakar ni adalah macam seolah kata wazir di mana Perdana Menteri kepada Rasulullah dan Umar dan sebagainya. Dan Abu Bakar ni adalah, kalau ikutkan, dia adalah bertemu nasab yang ketujuh dengan Rasulullah SAW. Kita lihat Abu Bakar ni gelaran dia banyak. As-Siddiq. As-Siddiq ni dapat gelaran semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Atiq banyak, wasayujannabu al-atqa, dan ayat Al-Wah. Dan Abu Bakar ni adalah seorang yang lembut, lemah lembut, seorang yang sangat badan sangat kecil dan sebagainya. Tetapi bila ditanya oleh Sayyidina Umar yang garang tu, kata siapa Umar yang paling berani di sana? Maka Umar kata yang paling berani adalah Abu Bakar. Sebab kita lihat sahabat-sahabat ni, kita tengok macam kan, saya tengok macam dia orang ni beribadah, tapi bila berperang duduk di saf depan. Kalau kita kalau sudah semayang duduk macam zikir, tak nak pergi dah. Berperang nak pahala zikir saja. Tak macam dengan Al-Qassam tu kan. Dia orang tu hafiz Quran, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seolah-olah menjelmakan seolah-olah zaman dulu. Saya tengok macam zaman perang Badar dulu 313 orang lawan 1000 orang kan. 313 ni tidak equip, tidak mempunyai senjata yang banyak, kadang-kadang berkongsi sebagainya, tak senjata tak banyak sangat, tapi boleh memenangkan. Sebab bila Allah mencampakkan ketakutan kepada tentera musuh, sekarang orang Yahudi takut kan? Walaupun dia ada senjata banyak, tapi dia takut. Jadi seolah-olah macam roh tu, bila kita
Sebenarnya yang dia berani itu sebab kita penakut. Kalau kita berani juga, dia pun takut juga. Nah, orang kata, oh, kenapa garang sana? Sebab kau yang penakut. Kalau kau berani, sama-sama berani, tahulah kan. Sebab itu saya tengok macam bila dia orang ni kan, macam Al-Qassam ni, orang dalam bahasa Inggeris ni, people lose nothing. Orang yang tak takut, tak ada apa benda nak kita takut rumah lah, takut bangsa. Dia lost nothing, dia tak takut apa benda. Allah Subhanahu Wa Taala, syurga kan. Zaman sahabat dulu kalau banyak mana basyir, khabar gembira kepada kalau dia dapat syahid kan? Sebab syahid ni senang kan? Syahid ni masuk kubur, tak perlu hisab, tak perlu azab, syurga. Kalau kita dihisab masalah, macam kita kata, awak ni ada syurga, belum tentu, awak belum cek, boleh audit lagi, cuba audit tengok. Atau awak ni kaya, cuba audit tengok macam mana. Macam kita lihat audit itu, ustaz baca Quran, belum audit lagi, belum tentu, belum hisab lagi. Dah hisab, cek, timbang lagi, tengok mana-mana. Ada banyak amalan-amalan sebab amalan-amalan sangat baik tapi hati tak ikhlas. Sebab dua syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, buat ikut cara Rasulullah diajar, dan kedua ikhlas. Kalau dua-dua tu tak ada, sifar tak ikhlas. Kadang-kadang kita buat tu dah ikhlas lama dah, tapi dalam satu masa nanti kita datang tengok dia macam buat tak baik kita kata, laga aku yang tolong dia tadi tu, dah habis. Padahal pahala tu dah ada simpan lama dah, puluh-puluh tahun dah kita dapat baik, tapi kita pula macam cerita ke orang macam apa panggil, salah satu daripada ciri-ciri yang menghapuskan dosa kalau berlaku kan, mungkin apa yang dia lakukan dulu kan. Itu apa al-mannan itu mana mengungkit-ungkit. Sebenarnya kan syaitan ni dia akan follow nanti dia. Walaupun kita buat baik macam mana pun, dia akan jadi nak transferkan kebaikan itu kepada benda yang tak baik. So kita ujub, so kita takabur, so kita belagak. Sedangkan sebab itu daripada pasukan dia. Jadi Abu Bakar, sebab itu satu hari Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kamu sangat mencintai? Maka Rasulullah kata, orang yang sangat dia mencintai ialah Aisyah. Dan bagi perempuan, bagi lelaki siapa? Abuha, bapaknya, iaitu Abu Bakar. Sebab itu bagaimana hebatnya Abu Bakar ni, dia yang pertama, dia yang kedua dalam Islam. Orang yang pertama mula Islam ialah orang perempuan, Khadijah binti Khalid, isteri Rasulullah. Orang yang kedua iaitu Abu Bakar. Daripada kaum lelaki ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahagian perempuan Khadijah. Bahagian kanak-kanak Ali bin Abi Thalib. Dalam bahagian hamba itu Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah. Jadi Abu Bakar ni yang kedua. Saniya fil ghar, dia yang berdua dengan Rasulullah di dalam gua. Dan dalam gua masa hijrah tu kan, ayat Quran dia ceritakan tentang bagaimana Rasulullah Saniya fil ghar, dia berada dalam gua tu dua orang dengan Rasulullah. Walasina fil aris yaumul badar, dan dia berdua lah di perang Badar itu Rasulullah dengan Abu Bakar. Wasaniya fil qabr, dan dia lah berada berdua dengan Rasulullah di kubur. Kan kita pergi di Madinah, ada kubur Rasulullah dan kubur Abu Bakar. Dan lepas tu baru kubur Sayyidina Umar. Jadi kita kena faham juga kalau nak masuk dalam ajaran ni kan. Tetapi ramai orang tak faham sirah macam ni bila dia dengar Rafidah, jadi agama Syiah. Syiah kata orang yang paling jahat sekali adalah Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah ni Rasulullah menjadikan orang yang paling dicintai Abu Bakar. Tapi Syiah kata Abu Bakar ni lah orang yang paling murtad. Sebab apa? Syiah ni dia mengatakan selepas kewafatan Rasulullah, orang yang layak menjadi khalifah ialah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Ini cita-cita selepasnya. Sedangkan Ali tak ada kena-mengena pun, tak ada apa benda pun. Tapi Syiah ni mula-mula dia daripada dalangi oleh orang Yahudi, dia sampai meletakkan ahli bait macam sampai akhirnya
menjadi satu firqah yang besar sekarang ni kan. Iran, Syiah pula pun berpecah puluh-puluh Syiah. Sampai Syiah tak ngaku Syiah pun ada macam tu lah. Jadi satu benda yang bila ada satu golongan menolak Abu Bakar, kita tak boleh terima lagi dah kan. Sebab seolah-olah Rasulullah ni tak pandai pilih kawan. Ajak orang yang tak bagus hijrah ke Madinah, ambil sebagai menantu, sebagai bapa mertua, dan orang yang paling rapat dengan Rasulullah ialah Abu Bakar. Sedangkan bila Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi satu masalah. Jadi ini satu benda yang dia kata Abu Bakar ni merampas khalifah daripada Rasulullah, daripada Rasulullah, sepatutnya Ali. Ini kisah-kisah Ali tak ada kena-mengena pun dengan perampasan ini. Jadi banyak dalam peristiwa-peristiwa yang Rasulullah hampir wafat, Rasulullah minta kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar itu menjadi imam, menggantikan Rasulullah. Rasulullah keadaan selalu sangat uzur. Ini bertandakan yang Rasulullah membagi segenap, sebab Rasulullah tidak menamakan sesiapa yang akan menggantikannya. Tetapi Abu Bakar dia menamakan Umar untuk menjadi khalifah. Umar pun Uthman, tapi Ali tidak. Sebab itu Rasulullah banyak mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kamu mengutuk, mengecam. Sebab itu kita tak boleh kata benda yang tak elok kepada mana-mana sahabat. Mana-mana sahabat, Bilal ke Uthman ke Muawiyah sendiri. Muawiyah sendiri pun tak boleh kan. Muawiyah ni pun dia anak Abi Sufyan. Selepas pada peristiwa berlaku pernikahan dengan Ali, maka Muawiyah ini menjadikan khalifah. Sebab itu Rasulullah kata khalifah yang sebenarnya selama 30 tahun. Maka selepas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Hasan masuk sekejap, maka itu ngamal cukup 30 tahun. Dan selepas 30 tahun itu bermulalah era raja, iaitu panggil ikut keturunan. Selepas Muawiyah jadi khalifah, maka dilantik anak dia pula lah sekali jadi Umayyah. Bertamu sampai jadi macam anak. Lepas tu pula jadi Abbasiyah, bapa. Lepas tu ganti anak. La tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku. Fawallazi nafsi biyadi, demi Allah sesungguhnya kalaulah kamu mengumpulkan sebanyak Bukit Uhud daripada emas sekalipun, walaupun kamu tak akan sampai, walaupun semudah selalu sekecil pun daripada nak sampai nak dapat kelebihan, nak mendanangi para sahabat, mana-mana sahabat. Sebab sahabat ni orang yang bersama dengan Rasulullah kan. Kelebihan sahabat dengan tabi'in lain, sahabat ini orang yang beriman dengan orang mukmin dan sempat bertemu dengan Rasulullah, maka sahabat. Itu sahabat. Kelebihan sahabat daripada Al-Quran pun banyak, as-sabiqun. Jadi orang kelebihan dalam Islam ni banyak. Kelebihan orang yang mengikuti perang Badar lain. Orang-orang yang ikut perang Badar ni, walaupun dia buat salah macam mana pun, Rasulullah tak ambil tindakan. Macam Rasulullah kata, ahli Badar ni buatlah apa saja yang dia nak, tapi taklah sampai pelik-pelik kan. Mana Rasulullah kata seolah ahli Badar ni lah ialah peringkat pertama, orang tak ada kekuatan boleh pergi berlawan dengan 1,000 orang, 13,000. Memang macam Rasulullah, macam kita lah, orang pejuang dulu kan, orang pejuang kemerdekaan dulu. Sebab tu kita kena memberi penghormatan kepada orang yang berjuang, prajurit itu. Macam Rasulullah juga. Rasulullah banyak mengatakan, ada seorang sahabat tu dia membocorkan rahsia Rasulullah. Rasulullah nak pergi serang, nak pergi buka kota Mekah, dia buat surat hantar kepada keluarga dia. Dia kata Rasulullah akan buka kota Mekah, nanti kamu kena hati-hati jaga. Maka malaikat beritahu kepada Rasulullah, katanya surat itu dah sampai kepada seseorang itu, nak hantar kepada orang Mekah. Maka Ali kejar untuk mendapatkan surat itu. Sampai satu tempat, maka orang perempuan itu tak mengaku kata dia bawa surat. Maka Rasulullah, Ali kata tak mungkin Rasulullah berbohong, tak mungkin Rasulullah kata tak ada, dia memang tak ada. Aku akan geledah rambut kamu semua. Akhirnya jumpa. Bila jumpa, dapat tangkap bahawasanya Khattab ni membocorkan rahsia. Bila sampai ke Rasulullah, Rasulullah, kau bukan Badar kan? Tak apa,
apalah, ampun, tak ambil. Kalau orang lain, sebab itu maknanya kelebihan perang Badar. Jadi orang yang kelebihan orang yang muhajirin pun kelebihan. Orang muhajirin lebihnya dia tinggal, sebab zaman Rasulullah berhijrah ke Mekah itu adalah satu wajib, kewajiban. Orang yang sehat, yang tak sakit, yang tak ditahan, mesti berhijrah ke Madinah. Bukan kata aku tak nak pergi, aku nak, tak, mesti wajib. Sebab tu orang yang hijrah, ada yang hijrah tu dia kata, tunang dia kata, kalau nak kahwin aku pergi sana, kalau tidak tak payah. Oh, dia pun pergi juga. Dia pergi itu sebab mahu dia kata kalau tak pergi dia tak dapat. Maka digelarkan dia hijrah umukis. Maka dia pergi itu dia tak dapat pahala hijrah, dia dapat mahu tu je lah. Hijrah tak dapat. Mana pahala hijrah pun yang besar macam tu pun, kalau niat dah betul tak dapat pahala. Sedangkan benda besar. Sebab tu orang-orang macam sebahagiannya mengatakan sahabat macam ni, sahabat macam ni, sahabat macam ni. Tak boleh. Sebab sahabat-sahabat ni adalah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasya rabbah. Allah redha. Jadi para sahabat. Jadi kita lihat bahwasanya Abu Bakar ni kan, dia kelebihan dia kan. Satu kisah yang kata Abu Bakar ni, semasa Aisyah ni, semasa dia berumur 9 tahun, ada dah orang tu pergi nak meminang Aisyah. Maka tiba-tiba dapat beritahu bahwasanya Rasulullah ingin kepada kahwin dengan Aisyah. Jadi ada pertembungan kat situ. Sedangkan ada orang cakap awal lagi dah, nama Uday bin Mut'am nak berkenan kepada Aisyah. Setianya janji Abu Bakar ni, dia kata tak boleh, aku dah berjanji dengan orang lain je. Lepas tu dia pun pergi jumpa orang tu. Pergi jumpa, dia kata orang tu pun dia kata kalau dia anak dia masuk kahwin dengan Aisyah, pasti dia jadi orang Islam. Dia tak nak. Kalau macam tu dia menolak untuk berkahwin dengan Aisyah. Maka Abu Bakar balik tu dalam keadaan bukan sedih, bergembira. Sebab yang dihajati oleh orang yang mengetahui pada Rasulullah itu kata Aisyah ni, maka Abu Bakar sangat bergembira dengan jadi kisah-kisah sahabat-sahabat ni sangat menarik kan. Kita tengok macam berkumpul kan, Abu Bakar baik dengan Rasulullah, sama kawan, tapi anak dia kahwin dengan Rasulullah. Umar baik dengan Rasulullah, anak dia kahwin dengan Rasulullah. Utsman baik dengan Rasulullah, anak dia 2 orang kahwin dengan Rasulullah. Iaitu Utsman ni digelar Zunnurain, yang mempunyai 2 cahaya, iaitu dia berkahwin dengan 2 Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Sebab Ruqayyah meninggal, maka Rasulullah kahwin dengan Ummu Kalsum. Banyak kisah-kisah ni, dan kisah Zainab, dan kisah-kisah cinta yang paling hebat sekali adalah kisah cinta anak Rasulullah. Sewaktu Rasulullah, macam anak Rasulullah ni dia berkahwin dengan sepupu daripada anak Abu Lahab sewaktu belum Islam lagi. Ya, Rasulullah umur 40, masa umur 30 tu anak dah besar. Rasulullah berkahwin dengan sepupu dia, seorang tu nama kahwin dengan sepupu dia anak Abu Lahab. Tapi bila Rasulullah buat dakwah, maka turun ayat tabat yada Abi Lahab, maka Abu Lahab sangat marah. Demi untuk menjatuhkan maruah Rasulullah, dia minta kepada sepupu anak dia tu supaya ceraikan anak dia dengan Rasulullah. Itulah maknanya, situlah timbul pertengkaran di antara Abu Lahab dengan Rasulullah SAW. Sampai seorang lagi tu nama Muhammad tu, dia tengok dengan Zainab. Mereka ni tak bercerai. Dia tak nak cerai. Bila Rasulullah berhijrah, dia lagi masih stay dengan suami dia yang bukan Islam di Mekah. Bila peperangan Badar, suami menantu Rasulullah ni berperang dengan Rasulullah sampai kena tangkap di perang Badar.
maka menjadi tawanan kepada Rasulullah. Dan dia nak bebaskan tawanan ini, dia kena bawa harta, kalau tidak kena bunuh. Maka anak dia, Zainab ini, tak ada benda lain, bawa kalung yang dihadiahkan oleh Khadijah di malam perkahwinannya. Maka dibawa pergi dekat sana untuk nak tebus. Tiba Rasulullah, orang tu beritahu Rasulullah tengok, ingat ini kalung Khadijah. Maka dibebaskanlah. Sampai itu pun dia tak masuk Islam lagi. Jadi maknanya menantu Rasulullah ni akhirnya, itulah menimbulkan akhirnya mereka ini berpindah ke Madinah dan masuk Islam. Suami dia masuk Islam. Suami dia kata dia nak masuk Islam bukan kerana dia kerana isteri, bukan kerana maruah dia tu. Jadi mana kisah-kisah macam ni sangat-sangat menarik. Orang kata lebih daripada cinta bulu ibu lagi lah. Kalau tengok cinta anak Rasulullah dengan nama apa ustaznya, yang akhirnya mereka memeluk Islam dan pindah ke Madinah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi Abu Bakar ni sempat memerintah 2 tahun 3 bulan sahaja. Selepas itu dilantik oleh Sayyidina. Masa Abu Bakar ini, banyak Abu Bakar cuba pekat awal untuk menyusun Al-Quran. Pekat dulu Al-Quran ni bertaburan, ada yang berada ditulis dalam daun, ada yang dalam hafal, ada yang dalam hafazan. Dan kita tahu bahawasanya ada satu masa Rasulullah hantar orang-orang Qurra ni selama sebanyak 70 orang satu tempat, dipanggil Bi'ru Ma'unah ni, Bi'ru Ma'unah, Bi'ru Ma'unah. Jadi bila sampai ke sana, kena sailan dengan orang sana, hampir 68 orang mati dibunuh oleh sebab itu dibunuh oleh satu kabilah. Dia kata bila dia kata nak orang tempat dia tak ada orang baca Quran betul, dan tak nak kepada agama, minta Rasulullah hantar. Ada orang bertikai, kenapa Rasulullah hantar? Rasulullah tak siasat dulu ke? Itu bukan tak boleh cakap macam itu. Sebenarnya tak boleh cakap macam itu sebab apa yang Rasulullah buat tu semua betul lah. Dan sebagai kita basic, Rasulullah masuk. Jangan kita ada orang bertikai, sepatutnya Rasulullah buat macam ni, sepatutnya kenapa Rasulullah ini ada orang cakap macam itu. Sepatutnya Rasulullah biarkanlah. Tak boleh cakap sepatutnya tak boleh. Dan sebab apa yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah mengikut wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selain pada situlah Rasulullah memulakan kunut nazilah selama 1 bulan. Mula tu, sebelum itu dah Rasulullah hantar ada 10 orang, semuanya dibunuh 10 orang hafiz Qurra. Yang lain 70 kan. Sebab itu ada seorang tu dah, nama dia Khubayb bin Adi tu, dia terlepas, dia diikat macam tu. Sebelum dia nak dibunuh tu dia kata dia minta solat 2 rakaat dulu. Dia kata kalaulah dia kata sebab apa dia tak sembahyang lambat? Dia takut, dia kata alah sembahyang lambat-lambat zikir takut mati tu. Tak, dia sembahyang cepat. Sebab apa kau main cepat? Sebab aku tak nak dikatakan aku ni takut mati. Disulah sampai matilah dia, ditangkap. Jadi Qurra daripada orang hafal Quran tu banyak meninggal, maka situlah timbul kepada Rasulullah untuk supaya di Al-Quran ni dikuatkan sampai sahabat-sahabat Sayyidina Umar ni, Abu Bakar minta supaya ditulis, dikumpulkan balik sampai Sayyidina Umar pada Hafsah. Sebab itu sebagian orang ajaran sesat ni kata Al-Quran yang ada pada kita ni tak lengkap sebab disuruh oleh Hafsah anak Sayyidina Umar. Yang geng-geng itulah. Maksudnya Al-Quran kita ni tak sama. Tak sama dengan. Jadi bila Al-Quran ni dikatakan tak sama, bila sahabat-sahabat yang berdekatan Rasulullah dikatakan keluar daripada agama, dan sebahagian daripada sahabat saja yang masih Islam ni, maka itu tak betul lah kan. Jadi kadang-kadang orang terpengaruh dengan sebab itu kita tahu bahawasanya di antara pegangan-pegangan juga wanita yang paling jahat sekali Aisyah kan. Aisyah sebab dia terlibat dengan hadis al-ifk. Ada hadis al-ifk ni ialah satu tuduhan kepada Aisyah, kata Rasul Aisyah ni ada masalah ada dengan lelaki lain. Sebab tu peperangan Aisyah ni tertinggal dalam rombongan, anting-anting dia hilang. Maka bila dia cari-cari rombongan terlepas.
Bila ruangan terlepas, maka seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal ni terlalu nampak itu, maka dia masuk dalam atas macam gajah tu kan, atas tu dia duduk macam Cina kan, duduk dalam tu kan. Maka orang ingatkan Aisyah ada, tapi Aisyah tak ada. Jadi Aisyah kemudian, maka bila kemudian nanti bila Sofwan Mu'attal ni tak cakap apa pun dengan Aisyah dalam perjalanan ke balik ke Madinah. Bila sampai ke sana, ternampak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah Salul pun terus masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp, dan terus sebar seluruh Mekah bahasanya Aisyah ada affair dengan Sofwan bin Mu'attal, sampai seolah-olah Abdullah bin Ubay ni ingin meruntuhkan rumah tangga Rasulullah. Sampai 1 bulan Rasulullah tidak bersama dengan Aisyah, sampai Aisyah sampai hampir mati kan? Sebab Aisyah kata kalau dia mengaku pun orang tak percaya, dia tak mengaku pun orang tak percaya. Maka timbullah akhirnya Aisyah kata Aisyahnya dibersihkan oleh ayat Quran dan surah An-Nur kan. Dalam surah An-Nur tu Allah menceritakan tentang kebersihan ini. Maknanya kalau sekarang ni saya takut viral apa semua kan, sebab ifk ni dosa besar sangat yang ada dalam Al-Quran telah dah gambarkan apa yang berlaku pada Siti Aisyah. Sebab Aisyah ni masih muda lagi kan. Waktu Rasulullah wafat, Aisyah berumur 18 tahun dan isteri-isteri Rasulullah ni tidak boleh berkahwin dengan orang selepas kematian Rasulullah, sebab dinamakan dia Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ni ibu kepada orang mukmin. Mana Aisyah ni Ummul Mukminin kita, Khadijah Ummul Mukminin kita, Safiyah Ummul Mukminin kita. Jadi kalau ibu tidaklah dibenarkan berkahwin dengan ibu. Itu. Dan kalau betul tengok hukum pun sama juga. Kalau orang tu janda orang ni kahwin dengan dia pula kan, jadi akan timbul masalah pula kan. Sebab itu Allah dah rancang siap, cantik dah. Macam anak Rasulullah, anak lelaki kan, wafat awal-awal lagi. Ada Hasan Hussein pun timbul masalah, cucu tu kan, timbul masalah yang berlaku segi Ahlul Bait kan, Hasan Hussein kan, cucu-cucu Ahlul Bait, sampai timbul sampai sekarang ni yang berlaku. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan sahabat-sahabatnya. Jadi kita mencintai sahabat ni, sahabat adalah yang menggambarkan apa yang menceritakan tentang hadis-hadis Rasulullah, tengok sifat-sifat Rasulullah, semua datang daripada sahabat-sahabat belaka. Sahabat-sahabat ini yang ada yang duduk di Baitul Sufah ni untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Semua apa yang Rasulullah buat tu kan, Rasulullah masuk tandas, masuk keluar tandas, Rasulullah bersama dengan isteri pun ditanya oleh sahabat-sahabat kepada Ummul Mukminin yang akan memberitahu kepada sesama perempuan tentang bagaimana hukum hakamnya. Jadi kita sebagai umat Islam ni sekarang ni kita kena kembalilah kepada sahabat, sebab sebaik-baik korun ialah korun yang orang-orang yang bersama dengan. Sebab itu Rasulullah kata alaikum dengan Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin ini contoh-contoh pentadbiran yang sangat baik. Semuanya ada dalam Islam, dalam peta-peta yang dibuat oleh Rasulullah. Bagaimana kan kita lihat, tengok macam kita tengok Al-Qassam tu dah baik, dia hantar orang tawanan-tawanan dengan cantik, dengan akhlak yang baik. Kita tengok gambaran bagaimana kelebihannya zaman Rasulullah lagi kan, akhlak-akhlak sahabat, akhlak-akhlak yang orang-orang pendakwa Islam dulu kan, sampai dapat memikat agama orang-orang lain. Sebab tu selepas Abu Bakar tu, semasa Nabi Muhammad itu hanya Islam tu berada di kawasan Jazirah Arab saja. Maka selepas Abu Bakar luas sikit, semasa Umar luas daripada ke Syria, kepada Farsi, kepada Jordan dan sebagainya. Akhir semuanya semua. Maknanya mereka inilah yang mengembangkan, menyambungkan dakwah-dakwah Rasulullah SAW. Jadi kalaulah kita tak memahami kisah-kisah mereka ini, maka kita akan kerugianlah kita tanpa panduman. Jadi semoga apa yang kita dapat ni, kesimpulannya kita lebih mencintai para sahabat. Dan para sahabat-sahabat ni contohnya kita sangat sayang pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman, pada Ali dan sahabat-sahabat lain. Khususnya sahabat-sahabat, ada sahabat yang mubasyirin bil jannah,
yang 10 orang dikhabar gembira kepada ahli syurga. Macam Abu Bakar, banyak kali Rasulullah mengatakan dia ada ahli syurga, dia adalah ahli syurga. Kalau kita dah dapat title tu macam tapi sahabat tidak. Sahabat inilah orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi maka saya nak ulang balik kisah tadi lah. Semoga kita lebih mencintai para sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat ini sangat berani dalam perjuangan, dan sahabat-sahabat ini adalah tidak satu pun untuk menyakiti hati Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah cakap, mereka dengar, mereka akur, mereka tak bantah dalam apa-apa pun. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh bertemu dengan Rasulullah, dan kita pun boleh bertemu dengan sahabat-sahabat sewaktu kita berada dalam syurga nanti, insya-Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.